Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Saadah binti Muhammad Rosli, nombor metrik 056485. Pada hari ini saya akan membentangkan tajuk tentang uzlah adalah pintu tafakur, iaitu pada hikam yang ke-12. Seterusnya, tiada sesuatu yang sangat bermanfaat bagi hati sebagaimana uzlah untuk masuk ke medan tafakur. Jadi, uzlah ni merupakan satu amalan daripada pelbagai amalan lain. Namun dia merupakan amalan yang paling utama untuk kita capai matlamat pada hikam yang 11 itu. Jadi iaitu disarankan untuk kita menghilangkan rasa kemasyuran, iaitu hawa nafsu itu sendiri ke dalam persekitaran yang tidak masyur. Yang keseterusnya, nafsu ni tidak dapat dihapuskan melainkan dengan cara kita bertafakur, iaitu berfikir. Jadi kata Ibnu Ajibah, tidak ada suatu amalan yang lebih hebat daripada hati, kerana dalam hati itulah adanya nafsu. Jadi bagaimana cara untuk kita hapuskan nafsu ni? Tidak dapat dengan melainkan dengan amalan uzlah itu sendiri. Jadi seterusnya ialah proses tafakur ni tidak akan sempurna kecuali dengan amalan uzlah. Seterusnya kita pergi kepada definisi uzlah. Definisi uzlah ni ialah mengasingkan diri daripada makhluk. Iaitu mengasingkan diri daripada makhluk ni yang mana dengan beruzlah itu sendiri seorang itu dapat menikmati dan mengecapi pelbagai rahsia-rahsia keagungan Allah Ta'ala. Kesan daripada tafakur seseorang itu daripada uzlah itu mengasingkan diri dengan proses uzlah itu, iaitu dengan mengasingkan diri daripada makhluk itu sendiri. Jadi tujuan kita beruzlah ni adalah bukannya untuk mengasingkan diri dengan makhluk sahaja, tapi kerana kita nak meniadakan hati selain Allah. Umumnya tidak dapat dilakukan kecuali dengan menyendiri daripada manusia. Yang keseterusnya ialah manfaat qalba. Maksud manfaat qalba yang mendalam ni ialah dengan berfikir dan merenung segala ciptaan Allah Ta'ala. Kesannya ialah akan terzahirnya dalam hati segala kebesaran dan keagungannya. Seterusnya, manakala dari segi bahasa pula ialah medan di fikrah ni, medan ni dipertindas sebagai musyabbabih yang memberi maksud satu dataran yang luas yang disandarkan ia kepada musyabbah, iaitu fikrah, kerana hati ni dia boleh mengulang-ulang memikirkan sesuatu perkara. Jadi dia boleh masuk di sini, dia boleh mengulang-ulang memikirkan tentang kebesaran Allah, sebab bukannya sekali difikir dia terus boleh ingat, tapi benda ni maksud satu dataran luas tu dia boleh memikir dan terus asah diri dia sehinggalah dia sampai tahap untuk dia ingat Allah tu sentiasa ada dalam diri dia. Contohnya seperti kuda yang dia boleh berulang-alik bermain di dataran yang luas. Jadi sini ni semua perkara asal dia ingin memberitahu bahawa hati ni dia akan banyak berfikir ketika beruzlah, iaitu dengan melihat kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu Wa Taala itu. Seterusnya ialah di dalam hadis ada menyebutkan tafakur sejenak itu lebih baik daripada ibadat 70 tahun. Jadi ibadat di sini yang bermaksud satu amalan ketaatan yang zahir yang tidak menimbulkan keimanan. Jadi ibadat tu ialah ibadat yang sia-sia, bahkan tafakur yang sejenak tu lebih baik daripada tu. Jadi kesan yang seterusnya ialah kesan orang yang bertafakur. Kesan yang orang yang bertafakur yang pertama ni, dia akan menyampaikan seseorang itu untuk mengenal tentang hakikat sesuatu perkara, iaitu untuk kita menimbulkan tauhid yang hakiki, yang sebenar. Yang keduanya ialah membawa seorang itu mengenal Allah Ta'ala, khususnya pada mengenal sifat-sifat Allah Ta'ala itu. Dan yang ketiga ialah dapat mengetahui kecacatan nafsu yang tersembunyi. Jadi dengan dia mengetahui kecacatan nafsu dia sendiri, yang ini dia dapat mengubah diri dia untuk jadi lebih baik. Dan yang terakhir ialah menjauhi tipu daya syaitan dan juga tipu daya dunia. Jadi dengan dia beruzlah dan dengan proses uzlah dan tafakur ini, dia akan sentiasa ingat pada Allah, dan dengan dia ingat kepada Allah tu secara automatik tipu daya dan syaitan dan juga hal-hal keduniaan ini tidak dapat mengalahkan jiwa dan hati dia bila mana dia telah
sifat tafakur tu ingat pada Allah sentiasa mengiringi dia. Okay, yang seterusnya ialah tafakur merupakan salah satu rukun daripada 4 rukun untuk mencapai uzlah ataupun keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama ialah senyap, yang kedua ialah uzlah, yang ketiga ialah menahan diri daripada berlebihan dalam makan dan minum, yang keempat ialah menahan diri daripada banyak tidur. Jadi 4 rukun ni merupakan jalan dia untuk menuju kepada membolehkan dia untuk dia bertafakur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tafakur ni dia kesan daripada dia uzlah, senyap, menahan diri daripada berlebihan dalam makan dan minum, dan juga dia menahan diri daripada banyak tidur. Ini dia berjaga malam. Seterusnya ialah Imam Ahmad bin Hanbal. Dia menyatakan bahawa terdapat 4 musuh bagi manusia. Yang pertama ialah dunia. Dunia, senjata bagi dunia ialah makhluk, manakala penjara bagi dunia ialah uzlah. Yang kedua ialah syaitan, iaitu senjata bagi syaitan ialah kenyang, manakala penjara bagi syaitan ialah lapar. Dan yang ketiga ialah senjata bagi nafsu ialah tidur, dan penjara bagi nafsu ni ialah berjaga malam. Yang terakhir ialah senjata bagi hawa. Hawa ni ialah senjata bagi hawa ialah dengan beliau bercakap banyak berkata-kata, manakala penjara bagi hawa ni ialah diam. Seterusnya ialah uzlah ni dia terbahagi kepada 2, iaitu kadang-kadang uzlah ni dia berlaku hanya dengan hati, ada juga hanya berlaku dengan zahir, dan uzlah yang sebenar-benarnya ialah bila mana dia menggabungkan antara hati dan juga zahir tu. Dia beruzlah dengan hati dan juga zahir tu. Jadi amalan uzlah ni dia terbahagi kepada 3 keadaan. Yang pertama ialah uzlah dengan hati dan zahir, yang mana walaupun mereka ni berada di khalayak ramai, mereka tetap merasakan berada di bawah takbir Allah Ta'ala, iaitu mereka tidak bergantung kepada makhluk walaupun dia duduk dalam khalayak ramai. Yang kedua ialah beruzlah hanya dengan zahir, tapi hati dia memikirkan tentang perkara yang lain. Contohnya seperti dalam solat, dia tidak menzahirkan rasa khusyuk tu. Zahir dia solat, dia melakukan ketaatan, tetapi hati dia memikirkan perkara tentang keduniaan. Yang ketiga ialah beruzlah dengan hati, iaitu batin, tetapi tidak pada zahir. Contohnya kita menghafal satu subjek, kita fokus dengan hati, tapi pada zahirnya kita berada di lingkungan ramai orang, yang menyebabkan dia susah untuk masuk, untuk kita tangkap benda tu. Bila kita hafal tapi benda tu tak masuk secara mendalam apa yang kita hafal tu. Seterusnya ialah kesimpulan. Kesimpulannya, uzlah tanpa berfikir tidak dapat memberikan apa-apa kesan kepada diri seseorang, sebagaimana sulitnya berfikir tanpa uzlah. Jadi proses uzlah ni mestilah diasuh dengan proses-proses yang ditetapkan oleh guru pembimbingnya, sehinggalah seseorang itu dapat sampai kepada peringkat di mana mereka mampu untuk beruzlah dengan hati walaupun di khalayak ramai, iaitu hati mereka tetap bersama dengan Allah walaupun di zahir mereka berada dengan masyarakat. Jadi kerana akal ni sangat lemah dalam memahami perkara yang gaib, oleh itu akal ni dia perlu kepada hati untuk memahaminya, manakala hati ni perlu digelap untuk dibersihkan. Sebab itulah hikam 12 ini dia mengajarkan kita untuk mengasingkan diri dengan menghadirkan hati dan jasad bersama bagi melahirkan tafakur. Dengan ini nafsu dapat dilemahkan, maka barulah hati mula akan dibersihkan dengan cahaya yang akan memberi kefahaman tentang hal ketuhanan. Itu saja daripada saya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.